Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dah sama balik kitab kita ni. Tuhfatul Munib Syarah Jawharatul Tauhid. Jawharatul Tauhid tu syair yang sekarang oleh Syekh Ibrahim Al-Laqadi. Dan Tuhfatul Murid tu syarahnya dibuat oleh Syekh Al-Bajuri lah. Itulah kita nak baca ni lah. Okey, kita ni dalam syair nizam yang ke-88 lah, syair ke-88, iaitu beriman dengan mati wajib. Bukan beriman dengan mati gitu tak. Bukan memang benda tu semua orang tahu mati dia. Cuma di sebalik mati tu bukan sekadar mati gitu saja, dia ada benda-benda yang kita kena yakin dalam bab kematian ni lah. Dah. Atau kita nak baca ni perkara yang berkaitan dengan mati, yang berkaitan dengan hak kita kena percaya dan beriman kan. Tadi bunyinya wa wajibun imanuna bil mauti wa yaqbidur ruha rasulul mauti. Dan berimannya kita dengan mati adalah wajib. Dan rasul maut, rasulul maut dah dia akan menggenggam roh kita. Bukan rasul tu nabi ni, maksudnya malaikat ni. Rasul maut yang yaqbidur ruh, yang akan pergi roh kita. Nampak berkait dengan benda-benda gini lah, kena percaya dah. Beriman tu bukan beriman mati saja, beriman yang mati malaikat mau cabut dan sebagainya, ada lagi lah kait dengan roh pula lah. Okey, masalah mati adalah satu yang tidak diragukan lagi oleh orang yang berakal, kerana keadaan mati itu dapat disaksikan, serta firman Allah Ta'ala yang menunjukkan pada yang demikian itu. Ya, logik akal pun tengok berlaku tiap hari mati dah. Di antara firman Allah Ta'ala itu adalah innaka majitun wa innahum majitun. Sungguhnya engkau akan mati dan sungguhnya mereka pun akan mati pula. Surah Zumar ayat ke-30. Engkau tu siapa dia kata pada Nabi dah. Nabi mati, orang lain pun mati, mereka semua akan mati dah. Cepat lambat gitu dah. Nah. Kullu nafsin za'iqatul maut, segala yang berjiwa tu tak, yang ada roh tu akan merasakan mati. Surah Al-Imran ayat 185. Mengenai hakikat mati itu, apakah ia wujudi, bersifat ada, ataukah adami, bersifat tidak ada. Ni kaedah ilmu falsafah mantik ni tak. Ilmu kalam dah. Maka berbeza-bezalah pendapat ulama. Imam Asy'ari berpendapat bahawa mati itu adalah wujudi, dan beliau mentakrifkan mati dengan kaifiyatun ay sifatun wujudiyatun tadadul hayah. Suatu sifat yang ada yang melawani akan hidup. Kaifiyatun, satu sifat, atau sifatun lah, kaifiyatun atau sifatun wujudiyah yang ada, tadadul hayah yang melawan akan hidup. Dah, mati tu lawan hidup. Tak kena takrif hidup dulu kena kira. Berdasarkan pendapat ini, at-taqabbul, perimbangan antara hidup dan mati adalah taqabbulut tadad, yakni perimbangan berupa perlawanan. Sedangkan Asfaraini dan Zamakhsyari berpendapat bahawa mati itu adalah adami. Kalau dah. Adami itu benda yang tidak wujud, tidak ada tokoh ada. Dan beliau berdua mentakrifkan mati dengan adamul hayati amma min sya'ni ay yakuna hayyan. Ketiadaan hidup daripada sesuatu yang di antara perkaranya ada hidup. Adamul hayah, ketiadaan hidup. Amma daripada sesuatu min sya'nihi, daripadanya ay yakuna hayyan, di antara perkaranya adalah hidup. Maka di sini at-taqabbul antara hidup dan mati adalah taqabbulul adam. Ini perimbangan berupa ketiadaan. Jadi antara hidup dan mati ni, iaitu imbang, tak ada hidup kat mati gitu dah. Ni di segi ilmu kalam lah. Ilmu kalam begini ya. Allah ada menafikan tiada dah. Orang baru masuk Islam tu lain ngaji masuk kepala dah. Hak pening tak faham je dah. Allah ada ke tak ada sekali tanya dah. Gitulah gini masalahnya. Pendapat yang pertama, yakni pendapatnya Imam Asy'ari, berdalilkan firman Allah Ta'ala, allazi khalaqal mauta wal hayah. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Surah Al-Mulk ayat kedua dah.
Adapun pentakwilan lafaz al-khalqu, penciptaan, dengan at-taqdir, pentakdiran, sebagaimana yang dikatakan oleh Asfarayini dan Az-Zamakhsyari, serta yang mengikuti keduanya adalah menyalahi yang zahir, khilafuz zahir. Di dalam beberapa hadis juga ada disebutkan keterangan-keterangan yang mendukung pendapat pertama tersebut. Di antaranya, inna Allah khalaqal mauta fi surati kabshin la yamurru bi syai'in illa mata. Sesungguhnya Allah menciptakan mati itu pada rupa seekor kibas. Tidaklah dia akan melalui sesuatu kecuali sesuatu itu akan mati. Ini riwayat mana? Jadi hadis ni zakar Suyuti fi raf' as-sad bi dhabhil maut wa 'azahu lil kalbi wa muqatil fi tafsirihima unzur al-hawi lil fatawa wa aidan ad-dur masur. Tahulah. Nah, kalbi ni masalah dan muqatil bah. Nah. Masalah dua ni tak apalah, kira ni tak kuatlah dah. Riwayat ni. Juga ada beberapa hadis lain yang maknanya annal hayata khalaqaha Allah ala surati farasin la yamurru bi syai'in illa hayyun. Bahawa hidup itu diciptakan oleh Allah di atas rupa seekor kuda. Tidaklah dia akan melalui sesuatu kecuali sesuatu itu akan hidup. Hak ni pula mana ni? Hak ni lah. Dua-dua ni lah. Dia berapa sekali hadis ni lah. Hak ni tak tahu ni dia masuk riwayat daripada Kalbi dan Muqatil dalam tafsir kedua ni lah. Tafsir Kalbi dengan Muqatil. Jadi tak tahulah, tak kuat mana lah dah. Berkata musannif pengarang ni, wa yaqbidur ruh rasulul maut. Maksudnya bahawa roh itu dikeluarkan dari tempatnya oleh malaikat, dipegang oleh malaikat yang ditugaskan mengurus kematian, iaitu Israel ni. Israel. Jadi Israel nama malaikat ni lah. Israel adalah malaikat yang sangat besar dan menakutkan sekali. Kepalanya ada di langit yang tinggi dan dua kakinya menghunjam di atas bumi. Wajahnya menghadap Lauhul Mahfuz. Dan sekali makhluk berada di antara dua matanya. Dia mempunyai pembantu sebanyak bilangan orang yang mati. Kepada orang mati dipergali dengan baik dan didatang dalam rupa yang indah lagi elok. Lain halnya dengan orang yang bukan mukmin. Itu kata dia lah. Dalam hadis Ibn Mas'ud ni. Hadis Ibn Mas'ud ni, Ibn Mas'ud tu Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Imam Al-Hubr. Faqih Al-Imam Abu Abdurrahman Al-Hazali Al-Maliki kana minal sabiqin. Tak apalah, panjang cerita pasal ni lah. Cerita hadis ni, lepas ni cerita hadis kuat setaman. Tapi cerita pasal Ibn Mas'ud panjang. Okey. Dalam hadis riwayat Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas ada disebutkan bahawa Ibrahim AS pernah berkata, "Wahai malaikatul maut, perlihatkanlah padaku bagaimana engkau menggenggam jiwa orang-orang kafir." Maka berkatalah malaikat maut, "Wahai Ibrahim, engkau tidak akan mampu melihat yang demikian." Ibrahim berkata lagi, "Memang benar, tapi tolonglah perlihatkanlah juga tak?" Maka malaikat maut berkata, "Kalau begitu berpalinglah." Maka Ibrahim pun berpaling dan kemudian dia berpusing untuk memandang. Tiba-tiba saja malaikat maut itu berubah wujud menjadi lelaki yang hitam. Kepalanya menggapai langit dan dari mulutnya keluar api yang bergolak. Ibrahim pun pingsang kerananya. Setelah sedar kembali dan malaikat maut pun telah berubah ke bentuknya yang asal, berkatalah ia, "Wahai malaikatul maut, andai saja orang kafir tidak pernah menemui bencana dan kesusahan selain daripada melihat rupamu ini, nescaya cukuplah baginya. Dan sekarang perlihatkanlah padaku bagaimana engkau menggenggam jiwa orang yang mukmin pula." Kata Ibrahim selanjutnya. Malaikat maut pun kembali berkata, "Berpalinglah dahulu." Maka Ibrahim pun berpaling kemudian menoleh. Tiba-tiba saja malaikat maut itu berubah wujud menjadi lelaki muda yang di antara sekalian manusia. Dialah yang paling elok wajahnya dan paling harum baunya serta mengenakan pakaian putih. Melihat yang demikian itu berkata Ibrahim, "Wahai malaikatul maut, andai saja orang mukmin itu tidak pernah mendapat kesejukan, ketenangan dah pada pandangan matanya dan kemuliaan di ketika matinya selain daripada melihat rupamu ini sahaja pun, nescaya cukuplah baginya." Gitulah riwayat tu dah.
Okey, riwayat ni kata hadis Azah Suyuti fi Syarh Sudur bi Syarh Halul Mauta wal Qubur. Muka surat 45 li Ibnu Abi Dunya min hadis Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas. Gitu je. Riwayat Ibnu Abi Dunya dah. Kuat tak cerita dah. Tak ada yang cari dia. Gitulah dah. Ibnu Abi Dunya ada riwayat ni lah, kitab ni lah. Ada hadis ni. Okey. Lepas tu dalam nazam ini terdapat jauhariyatul ruh, yakni bentuk ruh. Kerana kalau tidak begitu maka tidak dia dapat digenggam. Pasal genggam ni benda boleh pegang dah. Itu dia kata benda tokoh dah. Dan mazhab Ahlussunnah dari golongan mutakallimin, muhaddisin, fuqaha dan sufiyah mengatakan bahawa ruh itu adalah jismun latifun mustabikun bil badani kashtibakil ma'i bil 'udil al-akhdar. Satu jisim. Takrif bagi ruh ni. Ni kata beriman dengan mati ni bukan mati saja ni, cerita pasal ruh lagi apa dah. Malaikat maut cabut nyawa dah. Jadi takrif ruh tu satu jisim yang lembut yang terjalin dengan badan seperti terjalinnya air dengan batai kayu yang hijau, maksud campur gaul dalam tubuh dah. Air ke campur gaul dalam tubuh. Begitu juga dengan ruh, gitu yang dia kata dah. Dan perkataan ruh inilah yang dimantapkan oleh Nawawi pilih takrifan ni kali ya. Mengenai alif lam yang ada pada kalimat ar-ruh, maka dia adalah lil istighraq. Ni kalau mengajar bahasa Arab macam mana alif lam ta'rif, alif lam apa ni, alif lam ni panggil lil istighraq, yakni alif lam yang menunjukkan atas makna umum, bukan makna khususnya. Maka yang dimasukkan dengan ruh di situ adalah sekalian daripada ruh jin dan manusia, walaupun ruh para syuhada, baik di darat maupun di laut, dan juga ruhnya para malaikat, hingga ruh malaikatul maut sendiri pun berdasarkan satu pendapat. Sedangkan pendapat lain yang mengatakan bahawa yang akan menggenggam ruh malaikatul maut itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dan juga ruh sekalian binatang dan burung-burung serta yang selainnya walaupun seekor nyamuk. Gitulah yang pentingnya. Gitulah cerita pasal ruh ni. Malaikat maut pun akan mati di hari kiamat nanti. Hancur lebu belakang, lepas tu wujud semua darah. Allah a'lam lah. Lepas tu keumuman makna daripada ar-ruh yang tersebut pada nazam itu adalah berdasarkan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Lain halnya dengan mazhab Mu'tazilah, di mana mereka berpendapat bahawa malaikatul maut itu tidaklah menggenggam ruh selain roh para manusia dan jin saja. Ini berarti malaikatul maut itu tidak menggenggam roh sekalian malaikat dan burung-burung serta yang lainnya. Lain pula halnya dengan mazhab Mubtadi'ah, di mana mereka berpendapat bahawa malaikatul maut itu tidaklah menggenggam roh sekalian binatang malaikat, dia digenggam oleh para pembantunya. Tahulah, ini mazhab bid'ah. Kerana itulah musannif memberi alasan untuk menolak semua pendapat itu dengan menggunakan alif lam yang menunjuk ke atas makna umum. Jadi kaedah bahasa Arab ni penting lah. Kadang kita baca kitab dengan tak kerti bahasa Arab ni, dia tidak detail sangat kefahaman kita. Jadi alif lam ni semata-mata alif lam biasa, alif lam umum. Maksudnya merangkumi semua benda hidup, tidaklah semata-mata manusia saja, jin saja kau. Jadi semua sekali, malaikat ke apa semua sekali dah. Dan kerana malaikatul maut itu menggenggam roh, disebahkanlah kepadanya tawafi, perbuatan mematikan seperti pada firman Allah Ta'ala, "Yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum." Kamu semua akan dimatikan oleh malaikatul maut, ia telah diwakilkan padamu. Surah Sajdah ayat 11. Seperti juga penisbahannya kepada para pembantunya, disebabkan cepatnya mereka itu dalam mencabut roh dari tulang dan urat-urat. Dalam firman Allah, Tawafathu rusuluna, dia dimatikan oleh utusan-utusan kami, yakni para malaikat pembantu, yakni malaikat maut. Yang kata surah An-Na'am ayat 1. Bukan malaikat maut sore tu kan. Maksud mama lagi kaki tangan dia. Begitulah benda ni sebenarnya. Alah, benda tak tahu kayak gitu lah. Kurang dah. Dia sendiri pun boleh buat, seluruh dunia pun, dan kalau Allah nak suruh dia boleh buat dah. Tapi ulama paham gitu dah pasal tawafathu rusulana ni. Utusan kami yang jamuk lah ramai dah. Adapun penyandaran tawafi itu kepada Allah Ta'ala dan firman-Nya, Allah tawaffal anfusa hina mautiha, Allah lah yang menggenggam jiwa-jiwa ketika matinya.
Surah Al-Zumar, surah ayat ke-42, maka disebabkan dialah sang pencipta bagi yang demikian, secara hakikat lagi yang menjadikan baginya. Jadi Allah SWT lah yang menyebabkan. Dan sebenarnya kalau malaikat cabut nyawa pun dengan izin Allah. Dengan apa? Dengan bantuan, dengan tu lah, dengan Allah beri, dengan izin dia lah. Kuasa tu Allah bagi juga dah dengan kehendak Allah. Kalau malaikat tak boleh cabut, malaikat dengan izin Allah Ta'ala juga dah. Okey, lepas tu Arab tak ada dah. Catatan ni dalam Arab tak ada kita Arab. Catatan datangnya mati pada seorang hamba sedang dia dalam keadaan beramal soleh dapat memudahkan berlangsungnya proses mati itu. Demikian juga dapat memudahkan berlangsungnya soal jawab. Ayat kita catatan ni. Dan di antara yang dapat memudahkan berlangsungnya proses mati serta segala yang akan terjadi sesudahnya berupa ketakutan-ketakutan adalah solat 2 rakaat pada malam Jumaat sesudah maghrib dengan membaca surah Al-Zalzalah, Idza zulatil ardu zilzalaha, sudah Fatihah sebanyak 15 kali. Sebagaimana disebut oleh Syekh Nasi dan yang lainnya. Ini kata gitu. Ni kita tak boleh amal dah. Syekh sama mana ayat pun kalau tak beri dalil Al-Quran hadis, dia tak boleh amal, jadi bid'ah dah. Jadi dia kata malam Jumaat selepas maghrib baca, selepas Fatihah baca 15 kali surah Zalzalah tu tidak ada dalil. Nak mudah mati tak payah amal ni, amal sunnah Nabi hak lain, banyak Nabi ajar lagi. Cukup dah. Semaya sunat rawatib, baca Quran dah. Semaya Jumaat ke gapo pada dah. Mudah mati dengan baik dah. Tak payah kita mesti amal benda-benda bid'ah. Takut lah. Kalau Tuhan tak marah saja dah, tak ada payah sikit abuk dah. Kalau Tuhan marah gak bid'ah gak boleh dosa. Semaya boleh dosa dah. Kira dah. Jadi kita pakai amal sunnah dah. Okey, yang ke-89, yang paling orang yang terbunuh adalah mati dengan sebab habis umurnya. Walaupun dia kena bunuh, bukan kerana mati kerana kena bunuh, tapi siapa ajar dia lah. Nak sabit, Allah buat sabit kita kata dia. Hari ni kena bunuh. 4 orang terbunuh, 3 orang kena bunuh, kena berdiri dah. Kak sekas diri dia, curi ayam dah. Lepas tu bunuh diri macam ni sendiri, tengok sendiri pula dah, jiwa organ dah. Jadi benda tu lah nak sabit dah. Covid kau apa nak sabit. Sebenarnya ajar je siapa dah. Dan nizam dia, syair dia bunyi gini. Mayyitun bi'umrihi may yuqtalu wa ghairu hadza batilu la yuqbalu. Dan orang yang terbunuh itu adalah mati dengan sebab habis umurnya. Wa mayyitun bi'umrihi may yuqtalu. Dia terbunuh tu mati dengan sebab habis umurnya. Selain pendapat ini adalah batil, tidak terima. Wa ghairu hadza batil la yuqbalu. Pendapat hak kata selain itu tak boleh terima dah. Maksud bab ini adalah kullu dhi ruhin yuf'alu bihi ma yuzhiqu ruhahu mayyitun bi inqidha'i umrihi. Tiap-tiap roh tu yang dilakukan pada sesuatu yang dapat melenyapkan rohnya adalah mati dengan sebab habis umurnya. Jadi roh terlenyap, matilah dah sebab habis umur lah. Mati-mati tembok ke apa ke mati tu bukan kerana tembok tu saja, tapi sebabkan habis ajar dia. Memang nak sabit lah, Apa yang disebutkan oleh musannif ni, pengarang ni di dalam baitnya, dalam syair dia Ibrahim Laqani ni, itu adalah mazhabnya Ahlul Haq, ahlu kebenaran. Maka ajal menurut Ahlul Haq, ahlu kebenaran, Ahlus Sunnah Jamaah yang benar lah, adalah satu, tidak menerima tambahan, tidak pula pengurangan. Allah SWT berfirman, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Surah Al-A'raf ayat 34. Maka jika datang ajal mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkan beberapa sesaat pun dan tidak pula dapat mempercepatkannya. Surah Al-A'raf ayat 34. Dan beberapa hadis ada pula menunjukkan bahawa tiap-tiap orang yang mati itu disempurnakan ajalnya tanpa terdahulu dan tanpa terkemudian. Cepat pun tak boleh, lambat pun tak boleh. Sedih-sedih molek dia mati dah. Memang siapa ajal dia dah. Kepastian di atas tidaklah dapat dibantah dengan adanya satu riwayat bahawa sebahagian perbuatan taat seperti silaturahim dapat menambahkan umur kerana dia adalah khabar ahad, atau kerana tambahan umur yang dimaksudkan adalah tambahan dari segi kebaikan dan berkahnya, atau tambahan yang disebabkan kepada suatu umur yang telah tetap pada saifah malaikat
Kerana kadang-kala sesuatu itu tetap pada sahifah malaikat 50 tahun secara mutlak, sedangkan dia umur 50 tahun itu pada ilmu Allah masih muqayyad. Masih bergantung dengan bahawa dia tidak ada mengerjakan perbuatan-perbuatan taat yang dimaksudkan. Dan jika dia mengerjakan perbuatan-perbuatan taat itu, maka baginya umur 60 tahun misalnya. Maka jika terdahulu pada ilmu Allah bahawa dia akan mengerjakan perbuatan-perbuatan taat itu, maka tidak dia mundur daripada mengerjakannya sehingga jadilah umurnya itu 60 tahun. Maka tambahan umur itu sesuai dengan zahir riwayat adalah pada sahifah malaikat, pada tulisan malaikat. Kerana kalau tidak seperti itu, haruslah tahaqquk, tetap apa-apa yang ada pada ilmu Allah Ta'ala. Sebagaimana diisyaratkan dalam firman-Nya, yamhullahu ma yasha' wa yuthbitu 'indahu umul kitab. Allah menghapuskan apa-apa yang dia kendaki dan juga menetapkan serta di sini ada umul kitab. Surah Ar-Ra'd ayat 39. Jadi gini ceritanya. Ni bicaranya masalah ada hadis kita, kalau kita sambung silaturahim, cara ke anak beranak, ya akan jadi umur kita bertambah, sedekah ke gapo ke hubung silaturahim. Antara sebab menyebabkan umur kita bertambah. Belah mana dia bercanggah dengan kata mereka umur kita tak ada. Jadi dia kata sekaralah setengah ulama jawab kerana hak tulis di mereka mau ke gapo ni hak asalnya 50 tahun contohnya. Tapi di sisi Allah, ilmu Allah tahu dah dia akan amal gapo akan tambah lagi 10 tahun jadi 60 tahun mati dia. Jadi hakikatnya ilmu Allah tahu dah awal dah. Masalah ni di segi tulis yang tertera dalam tulisan malaikat maut tu dah. Dia ada 50 tahun. Gitulah lebih kurangnya. Apa-apa pun hakikatnya kita tak tahu, wallahu alam. Tapi yang pentingnya di sisi ilmu Allah ni dalam mahfuz ke gapo, dia tulis belaka dah orang ni asal umur 50 tahun. Apabila sambung silaturahim dia akan sambung sampai 10 tahun lagi dan 60 tahun. Memang Allah tahulah, Allah boleh buat dah. Macam siapa pada hari tulis belaka gitu lebih kurang dah. Wallahu alam lah. Ilmu Allah ni maha luas. Umul kitab di sini berarti aslul lauhil mahfuz, pokok pangkal daripada lauhul mahfuz. Umul kitab ni bukan Quran ke apa tu kita ni, tapi dia adalah lauhul mahfuz. Jadinya ilmu Allah Ta'ala yang tidak ada padanya penghapusan, tidak ada pula penetapan yang lain. Ada pun lauhul mahfuz, maka yang hak adalah bahawa apa-apa yang ada padanya itu menerima penghapusan. Dan penetapan seperti juga sahifah malaikat juga. Dah. Lauhul mahfuz pun boleh sapuh juga. Ikut kehendak Allah SWT. Tapi apa-apa pun ilmu Allah ni ya tahu dah berlaku dah. Sapuh apa-apa lagi dia. Sebagai ulama ada yang menafsirkan umul kitab itu dengan lauhul mahfuz kerana tidaklah ada sesuatu di antara alam ini kecuali dia tertulis padanya. Dan menyerajih adalah pendapat pertama. Jadi kesimpulan semua ini, bahawa pilihan Ahlussunnah wal Jamaah adalah setiap orang yang terbunuh maka dia mati dengan sebab habis umurnya dan telah datang ajalnya pada waktu telah diketahui oleh Allah. Akan keterjadian mati padanya sejak azali lagi dengan ciptaan Allah Ta'ala tanpa ada campur tangan sang pembunuh padanya. Hanya saja wajib qisas atas si pembunuh adalah kerana memandang kepada kasab usahanya saja. Usaha dia nak bunuh orang tu, jadi dia bertanggungjawab lah. Sampai mati ke tu lah. Tapi hakikat mati ni dengan izin Allah telah ditetapkan oleh Allah SWT, dia akan mati pada ketika tu. Tak kena bunuh pun mati juga dah. Anak sabit lah. Dan menurut Ahlussunnah wal Jamaah, andai dia tidak terbunuh maka boleh saja dia mati pada waktu itu atau tidak mati kerana kita tidaklah dapat menengok terhadap apa yang ada pada ilmu Allah Ta'ala. Kita tahulah dah. Maka terjadilah ihtimal kemungkinan bahawa pertama kali tidak terbunuh mungkin saja dia mati pada waktu itu jika pada ilmu Allah umur tidak lebih dari yang demikian. Mati saja, mati tak ada sebab dah. Atau mati sedap makan tak nak dengan buat dia mati juga. Yang kedua, kalau tidak terbunuh maka saja dia tidak mati pada waktu itu jika pada ilmu Allah umurnya lebih dari yang demikian. Jadi umur dia tak sampai lagi dah. Jadi tak mati lagi. Ada pun beberapa pendapat yang menyalahi pendapat Ahlussunnah di atas adalah tidak sesuai dengan kebenaran dan tidak terima di kalangan orang yang berakal yang senantiasa berpegang teguh kepada yang hak. Di antara pendapat-pendapat yang tidak terima itu adalah 3 pendapat yang ada dalam mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah ni yang banyak guna akal lebih daripada Al-Quran Sunnah lah. Pertama mazhab Ka'bi ni yang mengatakan bahawa
Orang yang terbunuh itu tidak mati kerana pembunuhan itu adalah perbuatan hamba, sedangkan kematian adalah perbuatan Allah Ta'ala. Mazhab ini berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wala in muttum aw qutiltum. Dan jika kamu mati atau terbunuh. Surat Imran ayat 148. Dan ini kata mazhab Ka'bi menunjukkan bahawa mati dan terbunuh adalah berbeza. Kerana adanya huruf ataf yang menuntut pada mughayyarah. Perbezaan lah. Ada ataf tu maksudnya tidak serupa dah. Orang lain. Muhammad dan Ali masuk ke dalam kelas dah. Maksudnya Muhammad lain, Ali lain dah. Gitu maksudnya dah. Ada wa seperti dan tu maksudnya benda tu lain. Dia kata gitulah dah. Terdapat dalil yang diajukan oleh mazhab Ka'bi ini oleh Ahlussunnah menjawab padanya makna daripada wala'im mutum adalah jika kamu mati dengan tanpa sebab. Sedangkan makna dari au qatiltum atau kamu mati dengan satu sebab kena bunuh ni. Au qatiltum ni. Jadi baik mutum au qatiltum sama-sama menunjukkan makna mati. Hanya bezanya mutum itu adalah mati dengan tanpa sebab, sedangkan qatiltum adalah mati dengan satu sebab. Yang kata dia. Maka menurut mazhab Ka'bi, orang yang terbunuh itu mempunyai dua ajar. Satu ajar dengan sebab pembunuhan dan satu ajar lagi dengan sebab kematian. Kata dua ajar ni. Kerana itu kalau dia tidak terbunuh, nescaya dapatlah dia hidup dengan hingga sampai ajalnya dengan sebab kematian pula. Dia kata gitu lah. Dia mikir lajuk guna akal lah. Lajuk mikir, lajuk benda yang tak perlu fikir. Sebenarnya, apa jadi mikir ni sebabnya timbul je unsur-unsur falsafah daripada Yunani. Masuk ke dunia Islam sehingga mempengaruhi orang-orang Islam, ulama-ulama Islam, sehingga dia memikir lajuk mendalam. Dia mikir lajuk mendalam yang akan jadi masalah lah. Allah tidak bertempat lah. Fikir lebih lah. Tempat tu Allah buat macam mana? Allah berada di tempat lah. Berada di atas tempat. Jadi bergantung tempat. Fikir lebih. Memang nak kena kata gitu. Tapi sebab fikir lebih. Zaman-zaman dulu, zaman sahabat, zaman Pak Mazhab apa tak fikir siapa tak tu. Agama ni mudah ni. Yang kedua, mazhab jumhur ulama yang mengatakan bahawa sang pembunuh itulah yang memutuskan ajalnya orang terbunuh. Maka menurut mazhab ini adalah orang yang terbunuh mempunyai jumhur gini ni, jumhur mazhab Mu'tazilah, bukan jumhur ulama semua al-sunnah ni. Jadi menurut mazhab ini orang yang terbunuh mempunyai satu ajal, yakni waktu yang telah diketahui oleh Allah akan keterjadian mati padanya anda tidak ada pembunuhan. Maka kalau dia tidak terbunuh, saya hiduplah ia hingga masa ini dengan pasti. Yang ketiga, mazhab Abu Huzail yang mengatakan bahawa orang yang terbunuh ajalnya adalah pada waktu itu saja. Maka menurut mazhab ini, orang yang terbunuh itu mempunyai satu ajal, yakni waktu yang dia terbunuh padanya. Maka kalau dia tidak terbunuh, saya matilah ia secara pasti sebagai ganti dari pembunuhan. Mati juga. Apa-apa pun, ni pembicaraan detail yang tidak perlulah kita orang awal kapun nak tahu dah. Pentingnya ajarlah mati ni Allah tetaplah. Tak boleh nak tak boleh nak cepat dan tak boleh pelebat dah. Masa tu saja dah. Tu ajar. Hal lain tu Allah beri sebab lah. Kadang ada sebab kena bunuh, kadang ada accident, kadang ada COVID, macam-macam sebab Allah boleh buat dah. Yang ke-90, syai'ah ke-90, khilaf dalam hal hancurnya jiwa ketika terjadi tiupan sakakala. Bah apa dah mati semua malaikat kau. Malaikat ke roh ni hancur juga kau ataupun ada lagi roh. Cumanya alam ni hancur hal lain, roh ni tak hancur juga. Tak hancur bersama alam. Ada perbincangan lah. Okey, yang ke-9 nazamnya wa fi fanan nafsi ladal nafkhi ukhtilif wastazhar as-subki baqaha al-ladh apa ni? Al-ladh urf. Tengok harap. Jadi serupa dah. Al-ladh urf. Dan dalam hal fana ni hancurnya jiwa ketika terjadi tiupan sangkakala adalah dipersisikan. Hancur fana, hancurnya jiwa ni, roh ni. Dan telah memilih oleh Imam Subki akan baqa kekalnya jiwa itu sebagaimana yang telah diketahui. Baqa ni kekal ni maksudnya tak hancur masa tiup kiamat tu lah. Maksudnya dia ada lagi dia. Kalau alam zahir ni hancur, dia ada lagi. Ni pendapat Imam Subki. Begitu juga malaikat ada bicara kot dah. Dalam hal lenyapnya jiwa, roh, yakni roh di ketika Israfil bunyi trompet sangkakala. Pada tiupan yang pertama, para ulama berselisih pendapat. Sekolah ulama menghukumkan dengan fanaknya pendapat.
Ada ulama kata lepas roh ke hati lebu juga, tak ada dah. Segolongan ulama lain menghukumnya dengan fanaknya jiwa ketika itu berdasarkan zahir firman Allah Ta'ala. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di bumi ini adalah fana, hancur dia. Fana tu hancur lebu lah. Surah Ar-Rahman ayat 6. Kan terjemah terjemah yang pertama ni fana. Itulah sekelumit ulama menghukumkan fana. Dia tersilap taib kata. Jadi pendapat pertama kata hancurlah. Sedangkan yang sebahagian lagi menghukumkan dengan tiada fananya ketika itu dah. Roh tu tidak hancur lebu lah. Adapun keadaan jiwa sebelum Israfil meniup trompet pada tiupan yang pertama, maka tidaklah ada khilaf perihal baqa'nya meskipun sudah fanaknya tubuh. Hancur lebu kiamat ni. Hancur dah tak. Tapi roh ni tidak hancur dah. Taklah jiwa tersebut diberi nikmat jika dia dari orang yang berbuat baik, serta diberi seksa jika dia dari orang yang berbuat jahat. Tiupan Israfil yang pertama itu dinamakan dengan nafkhatul fana, tiupan kehancuran. Nafkhatul fana itu tiupan kehancuran. Itu tiupan pertama dah. Tidaklah ada orang hidup yang tinggal di ketika tiupan pertama itu, kecuali mati jika memang dia tidak mati sebelum itu dah. Kalau tak mati sebelum itu, dia akan mati belakang, tak meninggal sahabat dah. Dan jika dia telah mati sebelum tiupan pertama itu seperti para Nabi AS, maka dipengsangkanlah dia pula. Dikecualikan dari yang demikian itu akan siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah, seperti 4 malaikat yang jadi pemimpin. Jibril, Israfil, Mikail dan Israel ni. Malaikat ketua-ketua para malaikat ni tak mati lagi. Para bidadari dan Nabi Musa AS tak mati lagi kata. Kerana dia telah dipengsangkan di dunia sekali, maka terlepaslah dia dengan keadaannya seperti ini. Allah Alam lah, dalil kuat setaman tak ada bunyinya. Dengan demikian sekalian, Nabi sesudah mati akan kembali kepada mereka, roh-roh mereka. Kemudian dipengsangkan ketika terjadi tiupan pertama, kecuali Nabi Musa disebabkan keadaannya yang pernah dipengsangkan di dunia dahulu. Kemudian Israfil meniup trompet untuk kali kedua. Yang kedua, dan tiupan ini itu dinamakan dengan tiupan nafkhatul ba'ts. Nafkhatul ba'ts, iaitu tiupan kebangkitan. Tiupan pertama kehancuran, tiupan kedua ni bangkit semula. Maka Allah kumpulkan semua roh di dalam trompet ketika terjadi tiupan yang kedua. Dan pada trompet itu terdapat lubang sebanyak bilangan roh. Kemudian semua roh keluar dari lubang itu menuju jasad-jasad masing-masing. Maka tidaklah keliru roh itu dalam menuju jasad-jasadnya tersebut. Dan jarak antara dua tiupan adalah 40 tahun menurut sebahagian riwayat. Adalah riwayatnya. Dan dalam ibarat Syarqawi, riwayat Bukhari Muslim yang kata 40 tahun ni. Dalam ibarat Syarqawi dah, Syarqawi tak sebut harap. Tak apalah dah. Dalam ibarat Syarqawi ada disebutkan bahawa sudah kematian makhluk dengan sebab tiupan pertama, langit menurunkan hujan yang airnya seperti mani laki-laki selama 40 hari. Dengan sangat derasnya laksana air yang tumpah dari mulut-mulut kerbah carat. Sehingga air itu tergenang dengan ketinggian 12 hasta di atas ukuran rata-rata manusia. Kemudian sudah air itu surut, Allah memerintahkan kepada sekalian jasad. Maka tumbuhlah ia laksana tumbuhnya sayur mayur, sehingga jika telah sempurna jasad itu, jadilah ia sebagaimana keadaannya terdahulu. Kemudian Allah Ta'ala firman, hendaklah hidupkan Jibril, Mikail dan Israfil. Hendaklah hidup Jibril bagi Mikail, Israfil bagi hidup. Kemudian Allah memerintahkan Israfil, maka dia pun mengambil sangkakala yang tanduk dari Nur seperti bentuk trompet yang dipakai untuk meniup, akan tapi besar sekali seperti langit dan bumi. Kemudian Allah memanggil sekalian roh dan melemparkannya ke dalam sangkakala itu serta memerintahkan Israfil untuk meniupkannya. Maka keluarlah roh-roh itu laksana keluarnya lebah dari tempat kediamannya. Lantas roh-roh itu berjalan pada sekalian jasad sebagaimana jalannya racun pada orang yang digigit ular berbisa. Ini riwayat. Ini tak ada sebutlah kuat serta mana hadis ke mana.
apalah. Jadi tak ayat cerita kuat setengah mana ni lah. Tapi kita rasa tak kuat Syarqawi ni lah. Hak Syarqawi kata ni. Hak seterusnya memanglah. Dekat surah dibangkitkan semula. Dan orang pertama yang akan terpecah bumi daripadanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal perselisihan ulama pasal perihal fana dan bakaknya jiwa ketika tiupan pertama itu, Imam Taqiyuddin As-Subki dalam tafsirnya Ad-Durrun Nazim memilih pendapat yang mengatakan bakaknya, kekalnya jiwa itu kerana para ulama sepakat atas bakaknya jiwa sudah matinya untuk menerima pertanyaan serta pemberian nikmat dan azab dalam kubur, sedangkan yang asal pada tiap-tiap bakak adalah istimrar berlanjutannya sehingga jelas adanya sesuatu yang memalingkannya dari keadaan bakak itu. Maka dari bakaknya kekalnya jiwa tersebut adalah istishab, yakni penetapan atas hukum asal. Istishab ni ikut hukum asal lah. Terjadilah jiwa itu sebagai bahagian dari yang dikecualikan dengan firman Allah Ta'ala, wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan tiupan sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Surah Az-Zumar ayat 68. Apa yang dikatakan oleh Imam Subki itu adalah yang terpilih di kalangan ahlul haq. Adapun alasan musannif dengan mengkhususkan sebutannya pada Imam Subki adalah kerana keluasan ilmunya dalam banyak bidang sehingga ia menguasainya dengan mangkul dan ma'kul. Nah, itulah Imam Tayyib As-Subki ni. Okey, lepas tu yang ke-91 tu. Ajbuz zanab adalah seperti roh dalam keadaan tidak hancurnya. Pengertian ajbuz zanab. Ada perbincangan ni. Ajbuz zanab pula dah. Dia ni kira tak acur dah. Dia kata tidak acur, roh tu akan bangkit pada sana lah. Okey, ajbuz zanab. Ajbuz zanab karruh lakin sahaha al-muzanni bil bila wa wadduha. Ajbuz zanab adalah seperti roh, akan tapi al-muzanni telah mensahih akan fana'nya. Ajbuz zanab ni fana' dan dia pun memberikan penjelasan. Muzanni ni anak murid besar Imam Syafi'i, pengganti Imam Syafi'i lah. Mukhtasar Mazani itu ringkasan dia dan disyarahkan oleh ulama-ulama kedua jadi mazhab Syafi'inya. Bukan kitab apa, bukan kitab Al-Umu tu dah jadi tunggak dah. Mukhtasar Mazani dia tunggak mazhab mana dah. Okay, jadi dia kata gitulah. Okay, ajmuz zanab adalah azman kal khardalah fi akhir silsilati az-zahri fil us'usi mukhtassan bil insan. Jadi ajbuz zanab ni sebuah tulang seperti biji sawi. Dia terdapat pada akhir deretan punggung, yakni pada tulang ekor, dan itu khusus untuk manusia. Manusia saja. Ini ada ajbuz zanab. Ajbuz zanab macam tulang ekor lah. Zanab ekor. Jadi dia ni hak paling wujud sekali. Hak kecil bukan besar tulang punggung tu. Kecil sampai biji sawi. Kata po debu lah. Po debu gandum gitu. Penyerupaan ajbuz zanab dengan ruh adalah pada berlakunya khilaf ulama dalam hal fana'nya yang terbahagi atas dua pendapat. Jadi khilaf ajbuz zanab pun khilaf, ruh pun khilaf dah. Fana' ni hancur tidak dah. Jadi masalah fana' dan bakatnya ajbuz zanab pun ada dua pendapat. Namun yang masyhur adalah pendapat yang mengatakan bahawa ajbuz zanab itu tidak fana'. Akan tapi ketiadaan fana'nya ajbuz zanab tidak terikat dengan waktu tiupan meskipun terjadi khilaf pada yang diserupai. Yang ini masalah roh terikat dengan waktu tiupan tersebut sebagaimana telah dijelaskan oleh Nazim, pembuat syair ni, Nazim ni orang yang buat syair, pada potongan baiknya yang berbunyi wa fi fana nafsi ladan nafkhil ikhtilifana lakin sahal muzanni lil bila. Berkata musannif dengan perkataan itu lakin sahal muzanni lil bila, artinya akan tapi Imam Ismail bin Yahya al-Muzani telah mensahihkan pendapat yang mengatakan bahawa ajbuz zanab itu fana' hancur kerana berpegang pada zahir firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan, dan fana'nya keseluruhan menurut kelaziman dari fana'nya sebahagian. Wa fana'ul kull yastalzimu fana'al juz'. Jadi semuanya fana'. Termasuk dah tulis ajbuz zanab ni, tulis ekor lah kita kata. Hujung sekali tu walaupun dikatakan besar debu pun dikira hancur juga dah. Perkataan musannif dengan waddaha artinya bahawa dalam hal pensahihannya itu Al-Muzani ada memberi penjelasan tentang benarnya pendapat yang diikuti, dan penjelasannya itu pun disepakati oleh Ibn Qutaybah di mana dia berkata sungguhnya ajbuz zanab itu adalah akhir daripada sesuatu yang akan hancur dari mayat. Hancur jugalah. Okey. Ada pendapat kata dia akan ada dan bangkit manusia berdasarkan ajbuz zanab tulang ekor tu. Dia tak terima lah. Tulang ekor tu timbul balik di kiamat, tapi dengan keadaan hancur dulu, tak ada dulu, baru ada semula.
Namun yang lebih kuat dalam penelitian adalah pendapat bahawa ajnus zanab itu tidak akan hancur berdasarkan hadis sahih. Tapi Syekh ni kata, pendapat kuat ajnus zanab tak hancur dah. Kenapa? Kerana ada dalil hadis kata dalam Sahih Bukhari dan Muslim sahihan. Nah, hadis ni hadis sahihan akhrajah Bukhari wa Muslim min hadis Abu Hurairah. Yang kata apa dah? Laisa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajibu dhanbi minhu khuliqal khalqu yaumal qiyamah. Tidak ada sesuatu pun daripada manusia yang tidak hancur kecuali satu tulang saja, iaitu ajnus zanab. Tulang ekor lah dah. Jadi dialah akan diciptakan makhluk pada hari kiamat. Dan juga berdasarkan hadis Muslim, kullu ibni adam ya'kuluhu turabu illa ajibaz dzanabi minhu khuliqa minhu yurakkabu. Setiap anak ada manusia akan dimakan oleh tanah kecuali ajnus zanab, dan dari dialah manusia diciptakan kembali, dan dari dialah manusia akan disusun kembali. Jadi ada pucuk dia pada tulang ekor dah. Hadis Muslim ni. Muslim pun hadis daripada Abu Hurairah juga dah. Dan dalam hadis lain ada disebutkan, inna fil insani azman la ta'kulhul ard. Sesungguhnya pada manusia itu terdapat sebuah tulang yang tidak akan dimakan oleh bumi. Hadis ni hadis riwayat Muslim juga ya. Hadis riwayat Muslim juga. Dan dipersiapkan mengenai apakah bakaknya, kekalnya itu ta'abbudi, yang wajib kita wajib cahaya, walaupun tak boleh fikir, kita logik kita kat hancur belaka lah, termasuk tulang punggung paling kecil pun hancur juga, atau disebabkan oleh sesuatu ataupun sebab tak boleh, kita ni ikut dalil hadis sahih ni, nak percaya dah, walaupun mikir logik ni hancur lebih belaka dah hari kiamat. Tapi dia Nabi kata kita ta'abbud, kita ikut, tak dengar, tak payah usul periksa, tak payah mikir lebih, kata adalah tulang tu dah. Ataupun disebabkan oleh sesuatu, kalau kita kata kekal dia lah, sesuatu yang lain lah. Dan pendapat yang lebih kuat adalah bahawa bakaknya ajnus zanab itu ta'abbudi sahaja. Yang ini merupakan sesuatu yang bersifat ibadah, yang tidak perlu dicari sebab musababnya secara mendalam. Cukup diterima sahaja sebagai sesuatu yang bernilai ibadah kepada Allah SWT, kerana ilah sebab yang diajukan oleh pendapat yang mengatakan bahawa bakaknya itu disebabkan oleh sesuatu dipandang da'if. Sebab sesuatu kau apa tak usah nak mikir lebih, kita kira lah, kita percayakan hadis. Adakah ulama tak pakai hadis ni? Imam Muzani yang besar tu jadi sesak kafir ke? Betul tak lah. Ni pasalnya hadis ni hadis ahad pertama. Yang keduanya mungkin dia tak tahu dah, atau ada takwil lain. Tapi apa pun kita ni kita pakai hadis lah. Ulama besar setara mana pun, kita saya setara mana pun, kita hak tahu bahaya tak percaya ke hadis, tak ikut hadis lah. Tu kena faham dah. Ikut hadis tu secara umumnya kita ikut hak ulama yang berpegang pada hadis tu lah. Kalau ulama tak ada suri habuk faham zahir, faham tu tak boleh lah juga dah. Tapi kalau ada ulama faham zahir secara hadis tu, kita kena terima zahir gitu untuk selamat akidah kita. Jadi kita selamatnya, kita terimalah macam mana hakikatnya. Ada tak acur tulang punggung ni, ajnus zanab ni, kita hakikatnya serah pada Tuhan. Okey. Adapun ilat sebab yang diajukan oleh pendapat tersebut adalah bahawa ajnus zanab itu dijadikan sebagai tanda bagi para malaikat yang diutugaskan untuk mengembalikan kehidupan setiap manusia dengan segala unsur-unsurnya yang ada di dunia. Jadi nak suruh malaikat kenal. Dia kata gitulah. Itu kena sebagai tanda dah. Bentuk kelemahan dari sebab ini adalah bahawa para malaikat itu tidaklah ada kesamaran atas mereka perihal perkara tersebut. Tak payah ada tulis tu pun malaikat tahu, dia kata dah. Lebih-lebih lagi mereka akan mengembalikan kehidupan setiap manusia dengan segala unsur-unsurnya itu adalah dengan perintah Allah semata-mata. Jadi Allahnya yang beri arahan, jadi tak mungkinlah mereka tertukar, tersilap. So lagi kena tak? Ayat kullu syai'in halikun telah ditakhsiskan, dikhususkan keumumannya oleh para ulama. Ya. Ada masalah kullu syai'in halikun ya. Nazam yang ke 92 ni, syair yang ke 92. Wa kullu syai'in halikun qad khassasu umumahu fatlub lima qad lakhasu. Dan ayat kullu syai'in halikun ni, setiap sesuatu akan binasa, para ulama telah mengkhususkan akan keumuman
ayat Quran ni, maka carilah apa-apa yang telah mereka ringkaskan dan cari mulalah. Maksudnya walaupun asal-asal ayat tu setiap satu dihancurkan, dimusnahkan, tapi ada hadis yang mengkhususkan macam ajbuz zanab tadi dia ataupun ruh ya. Ketika telah nyata bahawa pendapat yang mengatakan kekalnya roh dan ajbuz zanab adalah yang lebih kuat, maka berisyaratlah musannif pengarah tu yang untuk menjawab apa-apa yang datang membantah terhadap pendapat tersebut dia. Antaranya yang digunakan adalah firman Allah yang berbunyi untuk bantah pendapat roh dan ajmuz zanab ni, tulis punggung ni kecil terakhir tu ada tak musnah, iaitu ayat Quran tu kullu syai'in halikun illa wajah, tiap-tiap sesuatu akan binasa hancur kecuali zatnya. Kerana makna ayat itu menurut mereka bahawa segala sesuatu yang selain Allah Ta'ala dihukumkan dengan binasa semua sekali. Dan kesimpulan dari jawapan musannif itu adalah bahawa para ulama mengkhususkan umum keumuman ayat tersebut atas lain daripada perkara-perkara yang telah dikecualikan oleh beberapa hadis seperti roh, ajmuz zanab, jasad-jasad para nabi dan syuhada, arash, kursi, syurga, neraka, para bidadari dan yang seumpama demikian. Jadi ada lagi hadis lain, bukan sekadar waktu tu. Dia kata sini jasad para nabi tak acah juga, syahadat dah juga, wallahu alam lah. Dalil mana? Tapi arash, kursi memang ada dalil tak? Arash, kursi, syurga, neraka, para bidadari dan seumpamanya di syurga tu tak acah dah. Tapi kita belajar astronomi, kita nampak luar alam ni nak. Bima sakti suku tu. Banyak lagi galaksi-galaksi ya. Kemungkinan kiamat tu tak berlaku seluruh. Tepat, wallahu alam lah. Ada tempat-tempat syurga ni di galaksi lain ke? Wallahu alam. Dan dalam hal ini telah menazamkan oleh Jalal As-Suyuti akan 8 perkara. Dia buat nazam, buat syair dan perkara Imam Jalal As-Suyuti. Di antara perkara-perkara yang dikecualikan dari ayat tersebut, ini. Jadi ada perkara yang dikecualikan daripada hancur binasa kiamat ni. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal bakun fi hayyizil adam. Al-'arsy wal kursi narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadzal lawha wal qalam. Tapi perkara daripada makhluk yang hukum baqa' kekal dah. Tak mata acil dah beratainya. Sedangkan lainnya berada pada daerah ketiadaan, jadi tak ada dah. Hal lain hancur dah. Iaitu dia adalah arash, kursi, arash pertama, kedua kursi, ketiga neraka, yang keempatnya syurga, yang kelimanya ajbuz zanab tu dia punggungnya akhir dia. Yang keenamnya keenamnya roh. Yang ketujuhnya lauhul mahfuz. Lepas tu 8nya qalam, pena dah. Jadi berdasar keterangan ini maka terjadilah ayat tersebut di antara ayat bermakna umum yang terkena takhsis dengan dalil-dalil lain dah. Jadi ada yang tidak hancur lebu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.